Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, masih ingatkah lagi dengan kisah Kumantong? Kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kali ini Kumantong bagian ketiga. Mari sama-sama kita mendengar kisah Kumantong bagian ketiga. Tami adalah seorang jururawat di sebuah hospital swasta terkemuka di Bangkok, Thailand. Dia adalah perawat di bahagian ibu-ibu bersalin. Sebagai seorang jururawat terlatih, tidak ada yang tahu kegiatan galap dan haram yang Tami lakukan untuk mendapatkan wang sampingan. Saya bukanlah menulis untuk menyatakan profesion nurse itu buruk. Sebenarnya, tanpa nurse, amat payah seorang doktor bekerja. Nurse ini pun manusia biasa. Ada perasaan sakit, gembira, suka dan duka. Sebagai manusia biasa, mereka juga ada perasaan seperti orang lain, bergantung sejauh mana naluri dan akal mereka bertapak. Tami mendapati wang gajinya tidak mencukupi untuk mendapatkan kehidupan yang mewah di ibu kota. Perniagaan online sudah banyak diceburi kawan-kawannya. Bisnes MLM, tidak terkata lagi. Tami yang terdesak hidup mewah, merasakan satu-satunya cara hidup mewah ialah bersubahat dengan ayah kandungnya, seorang bomo handalan di kampung mereka. Ibu Tami sudah lama meninggal dunia. Sejak itu, Tami dibesarkan oleh ayah kandungnya, seorang bomoh santet yang terkenal di kampung mereka. Ayahnya hidup berbomoh dan melakukan perniagaan pendukunan untuk mereka hidup. Tami membesar dengan kehidupan ini, dan Tami belajar di kolej dengan wang hasil pendukunan ayahnya. Ayahnya sering berpesan, jika Tami mahu duit banyak, dia kena menyeludup mayat-mayat bayi atau janin yang keguguran. Sekiranya ayahnya berhasil melakukan sesuatu daripada mayat tersebut, maka Tami akan mendapat 40% keuntungan. Mulanya Tami tidak mahu, namun kerana terdesak dengan nafsu kaparat mendapatkan wang secara jalan pintas,
Akhirnya, dia bersetuju untuk mendapatkan janin dan bayi ini. Kegiatan ini tidak diketahui oleh pengurusan hospital. Dengan cekap, Tami telah berjaya membawa janin-janin ini keluar tanpa diketahui sesiapa pun. Lagi pula, sikap Tami yang lemah lembut dan manis tutur kata itu berjaya memperdaya kaki tangan rumah mayat. Tanpa mereka ketahui, Tami bijak menjalankan perbuatan ini secara halus mulus dan terancang. Modus operandi begitu licin sekali. Mayat bayi yang berjaya dibangunkan rohnya dan dilatih baik oleh ayahnya dijual dengan harga mahal, lebih kurang sekitar 10,000 Malaysia. Dan penjualan kumantong-kumantong ini kadang-kadang boleh dijual hampir 3 ekor atau lebih dalam masa sebulan. Begitu gembira sekali Tami. Tak sangka yang dia akan mendapat wang sebulan yang banyak, melebihi gaji setahunnya. Makanya, ketamakan hati menguasai dia dan dia tenggelam dengan wang dan duniawi. Kegiatan mereka anak beranak berjalan cermat dan rapi hampir 10 tahun. Selama itu, Tami tinggal di kondo mewah, memakai kereta mahal dan berpesta pora. Dia amat menyukai part-time ini, yang baginya rezeki yang tak terduga, kan? Satu masa, berlaku petaka dalam hidup mereka, di mana di kemudian hari, perniagaan inilah juga yang mencelakakan mereka anak beranak. Tami mengandung anak orang kaya yang sombong dan kejam. Tami meminta agar teman lelakinya itu mengahwini dia dan bertanggungjawab atas kandungan tersebut. Tetapi sebaliknya, teman lelaki itu meminta dia menggugurkan kandungan dalam perutnya kerana keluarga mereka tidak dapat menerima status rendah Tami yang cuma berlatar belakangkan jururawat. Mereka mahu anak gadis dari keluarga yang kaya raya untuk empayar bisnes kekeluargaan mereka. Tami diugut, diberi wang yang banyak, kemudian kerap diancam supaya menggugurkan bayi tersebut. Pada mulanya, Tami enggan kerana kandungan itu sudah masuk 6 bulan dan scanning menunjukkan itu bayi laki-laki. Tami mahu memeliharanya. Dia cuba berunding dengan keluarga lelaki tersebut secara baik. Namun, dilempari wang yang banyak oleh ibu laki-laki tersebut dan dipaksa untuk melakukan abortion. Lepas gugur, ambil duit lagi. Sial, bukan? Kerana rasa tertekan, Tami menggugurkan bayi itu sendirian di rumah kondo mewahnya. Dalam keadaan menderita, dia menahan azab kesakitan di dalam tub mandi setelah menelan ubat gugur yang banyak. Aduh, sakit. Aduh. Darah bercucuran keluar dan Tami memaksa bayi itu keluar sekuat tenaga dia dan dia rebah pingsan. Tub mandi dipenuhi darah dan Tami bangun dari pingsan. Dia melihat bayi
Belumuran darah itu tergeletak mati di atas tap air. Dia menarik tali uri keluar dan mengambil hos dan menyucuk ke dalam kemaluannya. Dia berteriak kesakitan ketika air dengan laju mencurah masuk untuk membuang darah-darah pekat yang tersisa dalam rahimnya. Dia bangun, mengemas bilik air dalam keadaan menderita sakit. Dia membungkus bajunya dan kemudian membuangnya ke dalam tong sampah. Bayinya dicuci bersama uri dan kemudian dikeringkan. Dia menelan ubat pil tahan sakit dan tertidur sakit di atas sofa. 3 hari kemudian, Tami menghubungi keluarga laki-laki tersebut. Tengah harinya, datang orang-orang menghantarkan wang sebanyak 1,000,000 baht agar Tami tutup mulut dan janganlah membicarakan hal tersebut selama-lamanya. Seminggu kemudian, dalam keadaan pucat, Tami yang masih cuti panjang pulang ke kampung. Dia menemui ayahnya dan menceritakan segala-galanya. Ayahnya mendadak marah dan nyaris membunuh Tami di situ juga. Tetapi dia menukar fikirannya. Kalau mereka teramat sial kerana enggan menerima keturunan mereka sendiri, aku akan mencelakakan mereka anak beranak. Demikianlah janji dendam ayah Tami. Pada malam hari, ayah Tami melakukan ritual membangkitkan jiwa cucunya itu. Ritual itu berlangsung selama beberapa jam. Ayah Tami telah menyisipkan dendam anak kumantong, yaitu cucunya sendiri, kepada keluarga jutawan keparat yang menganiai anak perempuan kesayangannya. Tami merasa begitu hibah sekali. Seperti ayahnya, dia juga memiliki rasa benci dan sakit hati kepada mereka. Ayah Tami berjaya menghidupkan cucunya kembali. Keesokan harinya, mereka bentuk fisik mayat janin bayi itu dengan ciptaan patung kumantong yang indah dan cantik dan mempersona. Hasil pertukangan itu dibuat dengan begitu kemas, cantik dan berseni. Maka terhasillah satu bentuk patung kecil setinggi paras lutut, dan patung itu bakal dikirim ke rumah jutawan kaya raya sombong bak keldai tua. Dengan mentera-mentera tertentu, dia mengikat jiwa budak itu menjadi makhluk jahat yang bengis dan penuh kutukan. Setelah siap, patung itu dihantar dengan pos ke rumah orang kaya tersebut. Hadiah anak patung itu amatlah disukai oleh Ibu Syakaron, kerana mereka bukanlah jenis orang yang beragama dan mengetahui karya mistik. Ibunya tanpa ragu menyukai patung anak kecil comel yang dikirim kepadanya dengan kata-kata yang mengujakan, "Selamat panjang umur, tahniah." Demikianlah titipan surat tersebut. Sebenarnya, tulisan itu dibuat supaya mereka anak beranak mampus dengan sengsara, derita yang perlahan dan menyeronokkan.
demikianlah terjadi. Perniagaan mereka merosot dan ayah Syakaron ditimpa sakit mendadak dan koma. Selama koma tersebut, mereka tidak menyedari yang Tami bekerja di hospital tersebut. Ini merupakan kesempatan emas buat Tami. Secara diam-diam, Tami telah berjaya pindah ke wad ayah Syakaron tanpa disedari keluarga mereka. Syakaron juga tidak mengenali Tami, gadis cantik yang ditidurinya itu. Dia benar-benar lupa akan Tami. Dia langsung tidak ingat siapa Tami. Biasalah, playboy, jiwanya ada banyak ruang kosong untuk gadis-gadis naif tinggal dan sedia dirusakkan. Penderitaan pun bermula terhadap keluarga Syakaron. Ibu Syakaron diganggu dalam tidurnya sampai terjejas kesihatannya. Ibunya muram dan suram kerana sering mendapat mimpi buruk digigit bayi laki-laki kecil yang bengis. Syakaron juga mengalami hal yang sama, di mana bukan setakat mimpi, bahkan dia melihat sendiri ada bayi kecil yang berlari dan sengaja menjatuhkan pasu bunga ke atas kepalanya. Ribut mereka sekeluarga. Kakak Syakaron sakit mendadak dan memaksa suaminya keluar berpindah rumah dari istana mereka. Pembantu-pembantu rumah ketakutan apabila melihat bayi bengis berlumuran darah lari berkejaran mengganggu mereka semasa melakukan pembersihan rumah. Hari demi hari, komplain dan komplain semua orang, sampai Syakaron menjadi tidak berapa waras dan kurang siuman. Kita akan bersambung ke Kumantong 4 pada masa akan datang. Sekian, terima kasih, Brother Fai. Peace. No.